Al-Quran, Al-Quran kebesaran Allah, putih cahaya petunjuk ilahi. Ayuhlah hayati hikmah kalamullah, fahami kitab mulia yang indah. Dalam Adik dan Al-Quran. Saya Salwa. Untuk pengetahuan kawan-kawan, Nabi Ilyas adalah pesuruh Allah yang telah diutuskan kepada Bani Israel. Saya Isyirah. Kawan-kawan tahu tak? Nabi Idris diberi gelaran sebagai Asadul Usud, iaitu harimau dari segala harimau. Saya Batusha. Kawan-kawan nak tahu tak? Nabi Adam telah diciptakan pada hari Jumaat dan wafat juga pada hari Jumaat. Saya Iman. Kawan-kawan, kalau kawan-kawan nak tahu, bahtera yang telah dibina Nabi Nuh merupakan pengangkutan air yang pertama di dunia. Saya Asma. Kalau kawan-kawan nak tahu, bangsa Ad adalah kaum kepada Nabi Hud yang ingkar akan surat Allah. Saya Irdina. Untuk pengetahuan kawan-kawan, Nabi Ilyas telah diangkat menjadi Rasul setelah kewafatan Nabi Ilyas. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam, Ustaz. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Terima kasih kerana masih setia bersama kami dan adik-adik dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Tullabi. Naam. Ya, setelah mana kita mendengar info daripada adik-adik, ya bagus, meningkatkan keimanan kita dan pengetahuan kita terhadap nabi-nabi kita yang wajib diketahui. Kita baca kembali surah An-Nisa. Surah apa? An-Nisa. Ayat yang ke-34 insya-Allah, ya. Siapa yang nak baca dahulu? Sebut Irdina. Irdina. Oh, terkejut Irdina dengarnya. Silakan Irdina. Jangan takut, tenang, tarik nafas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Masya Allah. Semua buat kat dia macam tu. Masya Allah. 1, 2, 3. Masya Allah. Lancarnya. Ya. Begitunya. Bagus. Moga-moga kita boleh baca macam Irdina. Ya. Kita akan pilih satu tajuk mengenai ayat yang telah dibacakan tadi pada hari ini insya-Allah, mengenai isteri yang nusyuz. Apa dia? Isteri yang nusyuz. Apa dia maksud nusyuz? Nusyuz ini adalah diambil daripada perkataan nasyaza, iaitu tempat yang tinggi. Ataupun nusyuz membawa maksud tempat yang memang tinggilah. Maknanya kalau dikaitkan dengan isteri yang nusyuz, isteri yang merasakan diri dia lebih tinggi, lebih besar berbanding suami dia. Ya, suami dia ni disebutkan dalam Al-Quran sepatutnya orang yang melindungi, orang yang berikan nafkah, orang yang menggantikan mak bapak kepada isteri tadi. Power tak? Power. Maknanya mak bapak dah tak ada kuasa, yang menggantikannya hak penjagaan kepada anak perempuan tadi adalah si suami. Maknanya seolah macam mak bapak juga tu martabat dia, bahkan lebih besar. Kalau dia dah kahwin dengan seorang suami, Allah Rasul suami yang nombor 3. Itu sebab Tullabi, Naam. kita dengar berbagai dakwaan sekarang ni kadang-kadang, alah, Quran ni tidak adil, laki je boleh pukul isteri, isteri tak boleh pukul suami ke? Boy, ini tidak adil, dia kata. Masya Allah. Umpama kalau bapa dengan anak, takkanlah anak boleh pukul bapa? Boleh ke? Tak. Boleh belah. Tak boleh. Ya. Biasalah bapa pukul anak untuk mendidik, kan? Takkanlah anak nak pukul bapa juga, cikgu dengan anak murid. Pelik tak kalau anak murid yang pukul cikgu? Pelik tak? Pelik sama juga. Kecualilah ada beberapa kes yang memang pelik. Kadang-kadang ustaz pun ada juga kawan-kawan dekat pejabat qadi. Kan? Biasanya perempuan yang mengadu, kali ini lelaki yang mengadu dekat pejabat qadi. Oh, tak tahan dah. Datang kat pejabat qadi, rupanya berserban kepala dia. Bukan serban yang sembahyang tu, serban berlilit kepala. Dia tanya, kenapa jadi macam ni? Ya Allah, isteri saya pukul. Ya Allah, isteri pukul.
Sampai berserban lilit. Rupanya kena jahitan, beberapa jahitan. Rupanya kaji balik. Suami juga jahat. Suka smackdown isteri. Suka marah isteri. Sampai isteri ni sabar je. Sampai satu ketika tak tahan sabar. Dia balas dendam pada suami dia. Dia nak balas dendam masa tengah suami garang, tak larat pula perempuan maklumlah lemah. Lelaki kan diberikan oleh Allah disebutkan ayat tadi kelebihan-kelebihan antaranya kelebihan jasmani, kekuatan, mencari nafkah, melindungi kan. Tapi perempuan ni ataupun isteri ni nak gaduh balik ketika mana tengah bergaduh tadi tak larat. Jadinya geram-geram dah ni. Dia tunggu suami ketika mana tidak bertindak balas. Ketika mana nak tahu? Ketika suami tengah sembahyang. Ketika mana suami tengah sembahyang, bayangkan. Inilah masanya untuk membalas dendam. Si isteri kata. Tiba-tiba tengah suami sembahyang, dia ambil botol, dia pecahkan, dia pukul kepala suami. Ya Allah, itu yang berserban tu. So suami sekarang pun bimbang. Dia biasanya sekarang ni sembahyang pakai helmet. Takut bimbang, cedera lagi dipukul oleh isteri. Tapi sekarang ni masalahnya, isteri yang nusyuz. Isteri yang nusyuz. Yang kita nak bicarakan. Dan pukullah pula adalah antara pilihan yang terakhir yang kita akan sambung bicara selepas ini. Terus dia bersama, insya-Allah adik-adik yang tidak nusyuz kepada bakal suami mereka akan datang dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Jangan kemana. Setia bersama kami, wahai isteri-isteri. Isteri is one, is four. Yang masih terus setia bersama kami dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Tasbih. Subhanallah. Tullabi. Naam. Kita tengok sedikit takrifan isteri derhaka ataupun nusyuz, ya. Iaitu pertamanya disebut meninggi diri daripada suaminya tanpa hak lah kan. Yang kedua meninggalkan perintahnya. Dia suruh buat tu, dia tak nak dengar. Kemudian menjauhkan diri daripadanya. Buat dono, buat tak tahu. Sedangkan isteri ini dijadikan untuk tempat rehat, tempat bersantai, tempat sama-sama sharing. Begitu juga mengelak diri daripada suaminya, menyebabkan suaminya marah. Ini dalam kategori nusyuz. Dalam kategori apa? Nusyuz. Bahkan ada satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari. Maknanya sahih ke tak sahih? Sahih sangat. Apabila seorang suami mengajak isterinya ke tempat tidur, lalu ia menolak. Isterinya, tak naklah bang, tak naklah. Ketika itu para malaikat melaknatnya sampai ke pagi. Kalau misalnya dia tak nak tu kerana demam, boleh tahan. Ataupun kerana penat bekerja, isteri pun sekarang zaman moden bekerja, boleh tahan. Tapi kerana penat tengok cerita Hindustan, ataupun cerita K-pop, Korea, tak nak bang, letih lah, ada layan movie lah bang. Suami je pun, peluk bantal je sampai ke subuh, bini kena laknat. Baik-baik adik-adik. Tasbih. Subhanallah. Tahmid. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Marilah kita tengok tanda-tanda isteri durhaka. Apa dia? Tanda-tanda isteri durhaka. Pertama, Nabi pernah menyebut bahawa aku tidak pernah melihat ahli neraka yang paling banyak melainkan wanita. Kerana apa? Mereka banyak mengkufurkan ataupun mengutuk suaminya dan begitu juga tidak memberikan ataupun mengkufurkan ihsannya. Yang ini mengkufurkan ihsannya maknanya dia buat baik macam mana banyak sekalipun si suami tadi kepada isteri, isterinya kata, macam tak ada buat baik lah, abang tak ada buat apa-apa, nothing lah. Ketika itulah balasannya banyak di kalangan ahli neraka ni rupanya wanita. Kerana dua sikap ini. Na'udzubillahi min dzalik. Ciri yang kedua bukan sahaja dia tidak mensyukuri. Dia kata abang ni tak pernah buat baik dan sebagainya. Dia juga menyakiti hati suami. Kan? Dia buat sakit hati suami jenis macam mana? Buat suami bagi balasan baik, dia bagi balasan buruk. Suami senyum, dia macam Haji Bakhil. Kan? Suami cakap baik, dia cakap kasar. Suami cakap sepatah nasihat, dia balas 13,5 patah. Ini menyakiti hati suami. Suami pun Allah dah lah balik cari nafkah. Orang kata penat. Tiba-tiba isteri ingatkan menjadi satu tempat ketenangan. Tiba-tiba bukan ketenangan. Kesusahan dan kesengsaraan. Baik-baik. Ini juga ciri-ciri nusyuz. Ciri-ciri apa? Nusyuz. Seterusnya, keluar rumah tanpa izin. Tapi kalau keluar rumah nak beli makanan, nak beli kelengkapan, yang suami pun kata, lah takkan itu pun nak minta izin. Beli Maggi sepaket nak minta izin ke aku? Contoh, ya, benda yang maksudnya suami tidak suka dia keluar tanpa pengetahuan.
Itu sebab ada satu hadis lain yang mengukuhkan bahawa perempuan tidak boleh keluar pada jarak yang jauh, iaitu jarak musafir. Jarak apa? Musafir. Tanpa mahramnya. Bukan muhrim, kita dah belajar sebelum ni. Tanpa mahramnya, suaminya, kakaknya, bapaknya, maknya dan seumpama dengannya, supaya bimbang kalau keluar tu ada potensi main kayu tiga. Ya, ada potensi main berhias-hias cantik-cantik sehinggalah boleh berhubung dengan seseorang yang lain dan akhirnya jatuh cinta dan akhirnya berlakulah sesuatu yang dinamakan nusyuz walaupun dia sudah mempunyai suami. Yang seterusnya meminta cerai pada suami. Ceraikan saya bang. Saya tidak rela lagi duduk dengan abang. Ceraikan saya. Dia sebut cerai itu, ya Allah, saya ceraikan kamu dengan 1 juta bintang di langit. Tak pasal-pasal isteri jadi jutawan. Ya, tasbih. Subhanallah. Ya, jangan minta cerai. Cerai ni kalau boleh, jangan masukkan dalam kamus perkahwinan. Jangan anggap dia ada walaupun sebenarnya ada. Kalau ada masalah, selesai dulu, sit down, bincang. Dan jangan masukkan kamus cerai itu, anggaplah tak ada walaupun sebenarnya ada kat dalam kamus. Ya, oleh sebab itu adik-adik yang rahmati Allah SWT disebut dalam ayat ini. Kalaulah nusyuz juga lebih juga, ketika itu Islam bagi jalan penyelesaian. Yang pertama, nasihat. Apa dia? Nasihat. Nasihat baik-baik. Kenapa jangan itu? Tetapi pula yang nak membagi nasihat suami, dia pun kenalah juga dia membuat dahulu. Dia juga baik, dia juga adil, dia juga bagus. Ini nak bagi nasihat. Cuba kau ni rajin sikit. Buatkan mi goreng untuk abang, kopi ke. Tapi suami pun malas juga. Balik-balik rumah mengangkang, kepala dalam botak, kain pelekat, kan, baju tak pakai, bogok boroi. Ngangkang kat situ, ya Allah. Kan? Kemudian adik-adik yang rahmati Allah Subhanahu Taala, suami pemalas juga. Baju tak lipat, kain nak pergi ke tempat kerja tu dia biarkan bulat je tertinggal kat bawah ni. Balik ke rumah sarung balik. Zub. La ilaha illallah. Dia kata, buat apa nak lipat-lipat, esok pun nak pakai juga lagi. La ilaha illallah. Tiba-tiba kata, janganlah sepah-sepah, wahai isteriku. Ini pun tak kena, namanya cakap tak serupa bikin. Apa dia? Cakap tak serupa bikin. Ada ayat Allah pula yang lain menegaskan, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan Allah bagi orang yang bercakap tapi dia sendiri tidak buat. Tapi kalau suami baik, tiba-tiba isteri yang nusyuz, ketika itu suami konsultan sikit. Tapi kalau konsultan pun tak makan saman sebab dia jenis makan mi goreng, kan? Maka ketika itu pergilah strategi yang kedua. Strategi yang kedua dia suruh ceraikan daripada tempat tidur. Bukan ceraikan aku talak 1 juta tadi. Ceraikan daripada tempat tidur. Kan suami isteri kan biasa tidur satu katil. Bila tidur satu katil kan best, romantik, rasa kamcing dan best kan. Tapi hari tu tiba-tiba kita tak nak tidur dengan dia. Tidur kat luar. Tidur depan TV. Ketika itu isteri kata, jahat juga rupanya akunya. Aku nak minta maaf lah kat suami lah. Lepas ni naklah panggil dia ke bilik balik. Abang. InsyaAllah. Tapi kalau cara tu pun tak jalan juga. Wacah. Penyelesaian yang ketiga. Pukulnya. Dan pukul bukan sampai kau smackdown patah tulang dia. Pukulan pula yang tidak sampai mencederakan. Ini cedera parah, luka sini, lebam sini, pakai tali pinggang sini. Ada setengah ulama mengatakan dalam buku-buku fiqh, ambilkan hujung sikit kain, disimpulkan, ketukkan sikit tanda kita serius menegur akan kesalahan dia. Itu pun jalan yang terakhir. Maka itulah tindakan suami bagi isteri yang nusyuz. Moga-moga insya-Allah kalau isteri yang tidak nusyuz, keluarga akan bahagia, masyarakat ceria, masalah sosial pun tiada. Sekian dahulu kita dengar pesan Atuk selepas ini. Terus setia bersama kami dalam rancangan Adik dan Al-Quran. Alhamdulillah. Dan terima kasih kepada cucu-cucu Atuk dalam studio. Dan terima kasih cucu. Astagfirullahaladzim. Tengok cucu Atuk tu. Dia punya lari nak tengok sampai terabur cucu pisang, goreng pisang. Ya Allah. Terima kasih cucu Atuk yang setia bersama kami dalam rancangan Adik dan Al-Quran. Banyak. Terima kasih. Berlari tengok tu. Berterabur goreng pisang. Tengok juga Adik dan Al-Quran. Okey. Dalam ayat 34 surah An-Nisa yang kita baca tadi. Pertama sekali nak beritahu kita, nak beritahu semua, nak beritahu cucu dalam studio, cucu luar studio, bahawa suami adalah ketua dalam satu keluarga. Suami siapa? Ketua. Maknanya di bawah dia siapa? Isteri dan anak-anak. Tiba-tiba isteri rapah kuasa. Isteri dia ketua. Bahaya tak? Bahaya. Bila ada isteri dia ketua, kita dah makan kuing
Kontrol. Jadi queen kontrol, jaga kau, kepala kau putar tu dia. Bahaya tak? Bahaya. Yang kedua, ingat, sebagai ketua keluarga, sebagai suami, dia dipertanggungjawabkan dalam soal material 100%. Berapa? 100%. Oh, apa yang isteri dia nak, apa yang isteri dia mau, pakaian dia, minuman dia, apa yang buka, cuba buka kitab Matlab Badrain. Kitab apa? Dalam bab nafkah, bab infak. Dia kata kalau isteri itu pakai sarwal, tahu sarwal apa dia? Tak tahu. Oh, sarwal itu bahasa Arab. Orang Kedah panggil serwai. Orang Kedah panggil apa? Serwai. Apa dia? Apa makna? Tak tahu. Tak tahu. Serwai, seluar dalam yang pakai tali jerut. Ada tak pakai jerut sekarang ni? Ada tak? Tak. Kalaulah sekiranya isteri itu pakai seluar dalam jerut, tiba-tiba tali jerut terputus, suami kena beli tali lain. Beli apa? Tali lain. Kalau tali seluar suami kena beli, seluar dalam tu, siapa beli? Kalau seluar dalam suami kena beli, seluar luar siapa beli? Sendiri. Beli sendiri? Isteri kena beli? Itu yang silap. Suami. Atuk dah kata 100% suami. Apa yang isteri nak, semua suami kena Beli. Duit isteri buat apa? Simpan, masuk tabung. Jadi kaya. Dua. Ingat. Yang ketiga, Allah ceritakan isteri-isteri yang soleh. Isteri apa? Soleh. Esok cucu jatuh bila kahwin jadi isteri soleh tak? Nak. Macam mana isteri yang soleh? Atuk tanya setengah cucu atuk yang tua tu, yang lelaki tu. Ada isteri tak? Ada. Soleh tak isteri? Tak perasan. Tak perasan. La ilaha illallah. Bercucu dah. Tanya isteri soleh tak? Tak perasan tu. Dia isteri soleh ialah Allah kata apa? Fasalihatu qanitatun. Lagi? Hafizatun lil ghaibi. Mana dia taat perintah Allah, taat perintah Rasul, taat perintah suami. Lepas tu kalau suami tak ada di rumah, datang orang lelaki, Assalamualaikum. Apa dia jawab? Tak payah. Salam. Lepas tu, minta maaf, jangan masuk. Suami tak? Ada. Kalau keluar orang kuit-kuit, jangan kuit, saya sudah ada orang punya. Itu isteri yang Soleh. berapa dah? 3. Yang 3. Yang keempat, itu yang Ustaz cakap tadi. Isteri yang nusyuz. Apa yang nusyuz? Yang tak taat suami, yang tak hormat suami. Sebab tu Allah kata, mana-mana suami yang mendapati. Dan nampak tanda-tanda, nampak ni dia ni dulu okey, lepas baru kahwin okey. Lepas kahwin nampak lain macam, nampak cakap lain macam aja. Dah, nusyuz. Maka cepat-cepat, Ustaz kata apa? Nasihat. Maka yang keempat, apa dia? Allah sebab kata apa? Yang kelima, iaitu kalau isteri itu baik, isteri itu taat, isteri itu hormat suami, isteri sembahyang, isteri tutup aurat. Ada tak? Ada. Maka jangan suami cari pasal. Jangan suami Cari pasal. kadang-kadang hari ni cucu atuk ya, kadang isteri itu baik, hormat bang, ya bang. Sampai tadi kasut suami pun tolong ikat. Tapi suami ya Allah sikit. Ya. Maka Allah kata apa? Allah kata fa in ata'nakum fala tabu. Ayat Allah nak warning kepada suami-suami, cucu atuk yang suami tu. Kalau isteri kita baik, isteri kita hormat kita, taat kita, patuh kita, ya Allah, jangan kamu cari jalan untuk menyusahkan dia. Patutnya kalau isteri yang baik, apa kita buat? Alhamdulillah. Betul tak? Betul. Nabi qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam. ma razaqallahu bani Adam ba'da taqwallah azza wa jal khairun min imra'atin salihah. Tidak ada satu anugerah yang anugerah pada dia setelah pada bertakwa kepada Allah daripada memiliki seorang isteri yang Soleh. Masya-Allah. Kalau isteri baik, suami mesti kena Baik. Sebab bila ada isteri terbaik dan kita baik, itulah Allah kata apa? Nabi kata apa? Sebesar-besar nikmat yang dianugerahkan kepada seorang anak Adam selepas dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, maka itulah ayat ini Ustaz Zaman sebut satu saja, iaitu isteri yang nusyuz. Tapi sebenarnya ada 5 hukum. Untuk ulang sekali ya. Yang pertama sekali, ingat, ketua keluarga siapa? Suami. Betul. Yang kedua, tanggungjawab bagi nafkah siapa? Suami. Semua minta kat dia. Kita usah gaji lain. Yang ketiga, nak menceritakan isteri yang soleh. Okey? Ini cucu tu akan jadi isteri yang soleh. Yang keempat, isteri yang nusyuz. Yang bertemu lagi di sini akan datang dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Sampai itu, ma'assalamah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi. Bye.